Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom jalan-jalan sambil memanaskan enjin kereta saya yang dah lama tak gerak ni. So saya memandu kereta BMW E39 dengan kapasiti enjin 3 liter dan exhaust straight pipe kat belakang. Dia straight pipe sebab saya nak masuk track day kemarin saya tak pasang-pasang balik lagi dia punya muffler. So paksalah on the road dengan bunyi bising macam ni. So topik yang saya nak borak ialah burning out dalam genre sim racing Jadi burning out ni adalah benar, ianya berlaku. Burning out ni bila dia akan jadi bila kita tiba-tiba rasa macam menyampan nak race. Macam kenapa nak masuk simulator nak race? Dia tak ada sebab. Dia dah tak ada, dia dah hilang minat untuk tempoh tersebut lah. Maksudnya dia macam saya pun pernah melaluinya beberapa kali yang menyampahnya nak racing. Dia tak ada sebab nak masuk simulator, nak berlubur pun rasa sebab macam kena terpaksa bukan sebab seronok. Burning out ni akan berlaku dekat setiap sim racer. Dia akan dia akan merasa tempoh ni dan cara-cara nak mengobati masalah burning out ni lah Jadi saya akan share sedikit knowledge saya tentang burning out ni Saya burning out bila terlalu kerap race. Asyik race je tak berhenti-henti, macam satu hari 5-6 kali race. So after a week saya buat macam tu. After a week saya rasa macam badan macam apa ni, macam penat yang sangat dan hati pun tak nak race, tak nak racing sebenarnya. Jadi apa yang saya buat, saya take a break from sim racing. Saya keluar rumah, saya buat video log macam ni, buat sesuatu yang refresh sesuatu yang fresh, sesuatu yang lain daripada main game. Saya tak main game lah. Kalau ada basikal, kayu basikal. Kalau minat berjogging, keluar main jogging. Kalau ada set golf, bawa pitching tu, bola tu 100 biji, main dekat taman pitching. Jadi kena buat sesuatu yang di luar benda yang anda buat hari-hari. Jadi burning out ni dia bukan sahaja untuk gaming. Dia kerja pun boleh burning out, stress out. Kalau racing hari-hari pun bosan sebenarnya, sebab buat benda yang sama macam buat benda yang sama setiap hari tanpa arah tujuan. Jadi saya mencari kelainan. Jadi kelainan dalam si racing ni, macam saya menggunakan, dulu saya bermula dengan bermain menggunakan single monitor dengan TV 32 inci. Betul, itu single lah, walaupun TV saya tetap panggil dia single monitor lah. Lepas tu saya datang nak cubalah triple screen. So saya ngumpul duit dan membeli TV yang sama jenis, bersaiz 42 inci tak silap saya, dan sebanyak 3 unit. Wah, seronok lah. Bertahun jugalah saya berlumba dalam sim racing dalam triple screen. Lepas tu saya rasa macam nak start racing tu lecehnya guna triple screen. Kena on satu-satu wire dia punya elektrik untuk setiap TV tu. Kena make sure dia tak ada macam on PC terus jalan. Dia at least 10 to 15 minutes untuk pastikan segala-galanya okey. Nak set up streaming lagi, kena alternate tab, nak masuk OBS untuk keluar balik, nak run helper program untuk streaming. Jadi kan actual racing tu kurang. Jadi saya menyampah pula dengan triple screen. Lepas tu saya mencuba VR, virtual reality. Jadi dalam VR ni macam-macam teknik saya gunakan untuk dapatkan view tu clear macam apa yang anda nampak sekarang ni. Dalam VR sebenarnya asalnya kabur tau.
Jadi saya guna bermacam-macam teknik. Macam mana nak bagi dia clear. Matikan shadows, contohnya increasekan AA tu adalah anti-alias. Lepas tu tambah lagi increase AA menggunakan Nvidia punya 3D punya tools untuk increase lagi AA. Lepas tu tambah lagi transparency AA. Allah, banyak betul. Asalkan saya dapat view tu seclear macam saya nampak, macam anda nampak dekat video ni. Jadi Alhamdulillah, sekarang ni saya menggunakan Oculus CV1. Beribu-ribu jam jugalah saya habiskan masa beracing dengan CV1 ni, dan hours of tinkering, hari-hari baca teknik terbaru dalam VR ni, macam mana nak buat kan. Dia punya dia punya teknik-teknik untuk menyamakan pemanduan yang betul ni sama macam dalam simulator kan. Dan namanya simulator, mestilah dia simulate apa yang berlaku di dunia betul lah kan. Jadi first thing untuk membuatkan saya tak burning out lama sangat, saya nak enjoy. Saya kena cari benda baru, nak enjoy apa ni, sim racing ni. So saya buat cabaran dengan diri saya sendiri. Cabaran tu macam-macam. Dalam iRacing VR, kalau nak selamat, kita onkan virtual mirror. Jadi saya, aku dah biasalah, aku nak try replicate real rumba macam dalam real world, menggunakan mirror yang betul, yang ni dan yang sana lah. Jadi saya matikan virtual mirror dan gantikan dengan onboard mirror. Wah, seronok lah. Lepas tu saya rasakan setting asal iRacing dia terlalu jauh ke belakang. Jadi saya dekatkan macam ni. So dalam simulator saya pun saya dekatkan steering tu ke arah ke dada saya dan tinggikan. Yang ni tak betul. Sebab ini adalah passenger car. So dalam race car dia sebenarnya tinggi dan rapat ke dada sebenarnya. Jadi sebabkan saya ada set simulator yang boleh laras, kereta ni tak boleh laras. Jadi saya pun mengambil gambar-gambar kat internet, membuat rujukan macam mana lah sitting pemandu kereta lumba ni sebenarnya duduk dia macam mana sebenarnya kan. So contoh terbaik yang saya ambil ialah daripada driver NASCAR, driver V8 supercar, macam mana dia duduk. Saya tengok kan, dia berdasarkan pembacaan saya, dia tak nampak jalan sebenarnya. Dia cuma nampak ni je, mata dia separas dengan ni, bawah saya ni, bawah dagu ni. Steering ni tinggi sebenarnya. Lepas tu dia rapat dengan dada dan tinggi macam pemandu F1. Mana dia nampak jalan semua ni, dia tak nampak jalan semua ni. So saya pun kita cuba. Saya redesign balik cockpit saya tu, rapatkan, tinggikan. Dan dalam VR pun saya rapatkan, tinggikan. Memang mula-mula susah nak adapt, lama betul saya baru boleh adapt. Jadi dalam iRacing tu kita guna satu tool, nama dia camera tool. Dalam replay mode kita pilih cockpit. Replay mode kita tengok kereta jalan masa kita tengah masuk session kan. So pilih cockpit, tekan control F12. Saya kedepankan seating, rendahkan sedikit, save, cuba drive. Memang macam ni ke? Lama-lama saya rasa memang betul macam tu. Sebab saya tengok pelumba-pelumba ni tak nampak apa-apa pun. Dia semua mata dia paras ni je, macam setengah inci daripada steering ni. Jadi macam pelumba ni, maksudnya dia orang dah hafal track tu. Jadi dia duduk rendah tu sebab nak maximiskan dia punya COG ataupun center of gravity, supaya kereta stabil. Kereta penumpang ni seating ni tinggi supaya kita nak nampak jalan bawah. Race car tak macam tu. Dia race car, dia memang sengaja ambil driver yang memang mahir pelumba. Sebab tu dia tak akan ambil pelumba biasa. Jadi pelumba yang mahir ni dia dah hafal track, dia dah tahu kat mana nak brake, dia dah boleh memandu tanpa tengok track. Dia hanya tengok clue-clue dia, nak braking point kat sini. Jadi kat situlah, sebab itulah pasukan hanya memilih race driver yang dah terbukti dengan dia orang punya pencapaian. Dia takkan ambil driver-driver yang tidak dikenali. Sebab dia nak, kau dah hafal track Sepang, jadi apa kata kau duduk dalam aku punya race car, duduk rendah, duduk rapat dengan steering. Jadi duduk rendah macam tak nampak apa-apa dia, macam nampak benda yang sikit saja. Lepas tu pakai helmet, tutup lagi helmet. Jadi dia membawa, race car driver ni membawa mengikut dia rear rasa. Dia tak nampak sebenarnya, dia rasa je.
Tapi dia punya seat time kat lintas sepa tu mungkin dah beribu-ribu laps lah kan. Dia dah hafal macam mana lah. Jadi dia menyesuaikan diri dia dengan G-force kereta tu, karakter kereta tu. Kalau hill into jadi kat situ lah dia race car driver. Sebab tu dia duduk rendah dan tak nampak apa-apa ke depan. Jadi kita ni sebagai pretend to be race car driver, kenalah tiru dia orang. Manalah kita ada bawa kita duduk seat tinggi, steering kat bawah, nak pergi bawa kita lumba. Tak logik lah kan, tak rasa lah kan. Jadi cabaran kedua, cabaran yang seterusnya adalah untuk replicate seating position pelumba-pelumba race car ni. Memanglah susah kan. Confirm lah tak menang. Susahnya nak top 5. Sebab itulah wujudnya seat time ataupun latihan. Mana ada kita masuk race tak berlatih. So put some hours on it dengan setting macam tu. Lepas tu boleh duduk rapat dengan steering. Mana nampak mirror ni dah tak nampak sangat lah. Mirror ni pun harapkan satu mirror ni untuk locate kereta kat belakang. Jadi the next stage is berlumba dengan satu rear mirror je, belah kanan atau belah kiri lah, ikut kereta anda lah kan. Dia boleh ke berlumba dengan satu mirror je? Selamat tak? So katakan anda dah complete the challenge. Okay lah. So apa lagi next challenge? Okay, dalam road racing mana ada spotter nak bagi tahu ada kereta belakang, depan, kiri, kanan? Ada ke? Saya track day paksa mengharapkan semua mirror ni dan bunyi kereta untuk tahu dia orang kat mana. Jadi matikan spotter. Tadi saya rasa matikan spotter tu tahap tertinggi lah. After 1 or 2 years anda cuba berlumba kelas paling rendah sekali menggunakan Pontiac Solstice ke dalam iRacing, tapi offkan mirror tu. Offkan mirror pula, offkan spotter. Kita cuba detect lokasi kereta-kereta pelumba lain menggunakan rear mirror, rear view mirror, side mirrors, dan juga bantuan bunyi lokasi dia kanan ke, kiri ke, belakang ke. Secara logiknya, selagi tak ada kereta dekat sebelah ni, race line adalah milik kita. Kalau kita nampak dah masa straight nak masuk turn tu nampak side by side, tu milik dia lah. Takkan kita nak langgar kan. Okay. Jadi apa lagi cabaran-cabaran membuatkan kita hilang burning out ni? Banyak. Cari banyak idea. Cuba jangan qualify, masuk perlumbaan yang banyak pelumba. Macam kemarin saya masuk Simlab sampai 37 pelumba, tapi start paling last. Dan menggunakan skill set yang kita dah belajar selama ini, cuba belajar berapa position kita boleh naik. Dengan menggunakan VR, dengan realismnya city, dengan hanya menggunakan cermin-cermin on board, matikan spotter. Jadi kat situlah kita menghampirkan diri kita dengan the real world race driver. Sebab sim racing adalah satu sukan yang di mana kita meniru perlombaan sebenar, dan kita nak menyelami macam mana pelumba-pelumba sebenar ni susah payah jerih dia orang tu menjadi pelumba. Jadi kita boleh menggunakan sim racing ni sebagai tool untuk experience apa yang dia orang experience dengan kos yang rendah lah. Sudah pasti tak. Sebab kita ni adalah sim racing sebab kita tak ada kewangan, tak ada kekuatan kewangan untuk move ke real motorsport. Jadi kita pretend to be. Jadi kita pretend tu, kita cuba selami dunia dia orang tu macam mana. Sitting, cara pegang steering. Jadi the next type of realism, katakan anda memandu Mazda MX-5. Mazda MX-5 kan kena guna head shifter. Jadi anda beli head shifter, try pasang kat belah kiri ni ataupun belah kanan. Ikut dalam iRacing belah kanan kan, sebab kita dia pemanduan belah kiri kan. Letak belah kanan, cuba drive. That's the goal of mengenjoy sim racing. Jadi insyaAllah burning out tu akan hilang dan anda akan bersemangat kembali nak berlumba. Macam goal saya saya berlumba, saya tak pernah target nak menang. Saya tak pernah target nak nombor 1 ke podium. Pada saya dapat berlumba side by side dengan kereta lain, dia dah bersyukur dah. Dengan tanpa bantuan spotter, saya menggunakan the rear sensor saya, mata dan audio untuk locate kereta kat mana. Pada saya dah bersyukur dah.
goal saya ialah untuk menambah jumlah lap. Sebab dalam iRacing kita ada profile. Dalam profile tu ada direkodkan berapa jumlah lap kita lakukan untuk bulan sekian-sekian, tahun sekian-sekian. Dia seronok tengok. Jadi saya tak pandang graf tinggi rendah tu, sebab saya setiap bulan saya dah bayar RM200 untuk kos sewaan iRacing selama setahun. Jadi sebulan kosnya dah jadi macam RM13-14 lah, macam tu kosnya. RM200 bagilah 12 bulan. Macam tu lah kosnya. Jadi tapi unlimited of racing, unlimited of people yang akan racing. Jadi kita berlumba dengan berbagai-bagai perangai manusia. Ada manusia yang suka blok, ada manusia yang jenis tak pandai kawal dia punya race line, dia ambil line, dia berlanggar dia kita. Lepas tu ada manusia yang tak sabar, dia belakang flash lampu. Jadi benda tu kan sebenarnya adalah the experience dia yang you all akan rasa in the real world. In the real world saya tengok GT3 dia orang flash je, memang sangat annoying. Tapi dalam iRacing pun sama juga, annoying. Dia orang flash pap. Sebab dalam dalam kereta GT kita tarik sekali flash ni, dia akan nyala 5 kali, tap je. Tu yang kita terasa macam apa hal mamat ni nak flash sampai 5 kali. Dia tarik sekali je sebenarnya. Tapi annoying, tetap annoying. Jadi sebab tu saya suka mengingatkan ataupun mensuggest janganlah lompat GT3 tu, MX-5 tu untuk ke GT3 ke GTE ke. Enjoy lah MX-5 tu sampai rating anda 2000, barulah lompat. Sebab rating 2000 tu nak bagi tahu yang okey lah, aku dah bersedia untuk lompat ke another car, another race series dipanggil. So kita tamatkan 1 ke 2 season dengan MX-5. Okay, third season kita move ke kereta lain, GT4 ke. Kita follow lah the progression of a real race car. Mana ada dia terus lompat bawa F1 kan. So dalam iRacing dia ada banyak dia punya career path. Road racing pecah lagi. Dalam road racing ada open seater, ada tin cup GT, lepas tu ada lagi pecah lagi prototype. Jadi dalam NASCAR pun ada yang fokus bawa truck, ada yang fokus bawa NASCAR kereta NASCAR yang macam Toyota Camry tu. Lepas tu ada pula rallycross. Banyaknya disiplin nak master kan. Benda-benda tu adalah satu yang mengubat burning out. iRacing ni dia adalah satu dunia yang di mana semua pelumba-pelumba dalam tu adalah minat racing. InsyaAllah lah minat racing, minat motorsport. Dia bukan gamers. Gamers mainnya jauh, tak payah. Pada saya gamers ni, dengan mindset gamers ni, dia merosakkan the simulation itself. Kalau gamers rasa aku naik curb ni melompat sampai hilang 2 saat, langgar lah curb 100 kali, langgar lah dengan tak rosaknya lower arm belah kiri kan. In real world dia buat 2 kali dah patah lah lower arm. Itu dia. Yang kita pusing-pusing manaskan enjin kita ni ya. Gila lama tak buat kita ni. So motorsport ni ialah sukan yang untuk orang yang minat berlumba menggunakan jentera. Tak kisahlah 2 roda ke 4 roda ke, tapi kita menggunakan jentera untuk berlumba. Dan apa ni pada saya ialah memahami jentera kita ni melekat dekat bumi ni sebab ada 4 tayar kan. Jadi kita kena tahu tayar tu performance ni macam mana. Kalau dengan cara kita memandu tayar mana yang overheat, kalau kat litar Nürburgring dengan setup macam ni tayar mana yang paling panas. Jadi kita kena ubah cara memandu lah untuk bagikan tayar tu panas sekata, memandu dalam slip angle yang betul, tidak overdrive, memandu mengikut limit kereta, bukan overdrive limit kereta. Itulah dia sim racing sebenarnya. It's a tool untuk kita menjadi better driver dan lebih menghargai motorsport. Macam dulu-dulu kita tengok IMSA, kereta-kereta klasik, macam masa kita kecil-kecil dulu kan. So dalam iRacing
dalam iRacing peluang tu semua diberikan. Okey, kan nak rasa lumba Audi GTO, nah. Ni keretanya. Ni keretanya nak merasa Audi GTO 5 speed 4 wheel drive turbo yang tak terkawal tu kan. Jadi itulah sim racing, simulate apa perlumbaan yang pernah berlaku zaman 80s ke, zaman 90s ke, current technologies ke kan. Minat F1, pergilah masuk F1. Jadi itu dia selalu test saya pasal burning out dalam sim racing ni, benda yang benar lah. Dan saya punya kempen ialah untuk enjoy sim racing as macam kita memandu kereta dalam dunia sebenar. Kita bukan gamers, kita adalah race car pretenders drivers. Jangan sedih, InsyaAllah satu hari nanti anda akan merasa juga bawa race car nanti kan. Macam saya, beribu dah habis dah, beli kereta masuk track day semua tu dah rasa dah. Dan kalau ada kemudahan kewangan, nak je saya masuk race. Tapi itulah dia, saya tahu kosnya sangat tinggi. Sebab tu saya tersangkut dalam dunia sim racing. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.